أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidina wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah dapat kita sama-sama pada hari ini bertemu pada pertemuan kedua bagi pembacaan kitab Tamamul Minnah karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman yang baik dan kefahaman yang menguntungkan kita dan juga umat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati fadilatul Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari yang telah menghasilkan karya ini dengan penuh susah payah sehingga dapat kita mempelajarinya dengan begitu baik sekali. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilatul Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, selain daripada beliau meninggalkan para murid yang mewarisi keilmuan beliau, beliau juga di antara orang yang telah menghasilkan karya yang begitu banyak sekali. Karya-karya tersebut tersebar luas di dalam dunia keilmuan Islam. Pun begitu, ianya agak kita boleh katakan karya Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari ini tidak tersebar luas sangat di alam Melayu kita. Moga-moga dengan pembacaan kitab ini Allah Subhanahu wa taala merezekikan masyarakat Melayu khususnya untuk berkenalan dengan lebih baik dan lebih mengenali fadilatul Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari melalui tulisan tangan beliau yang sangat bermanfaat, dan insya-Allah semoga Allah Taala memberikan kita taufik untuk dapat kita mempelajari kitab ini daripada satu kitab beralih kepada kitab Syekh Abdullah yang seterusnya sehinggalah kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tidak melengahkan masa dan kita pun kebetulannya terlambat sedikit mulanya pada hari ini, sebagaimana yang telah kita sepakati sebelum ini, insya-Allah dalam setiap kali majlis kita akan membaca salawat yang telah diilhamkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Musa Ad-Darir, yang kita telah pun meneliti dan menemui kisah ini sewaktu kita membaca kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan meneruskan salawat ini insya-Allah Subhanahu wa taala, dan seingat saya dalam pertemuan lepas kita dah mengamalkan sebanyak 11 kali seingat saya begitu. Insya-Allah kita akan menyambung 11 kali yang keseterusnya. Ia moga-moga ia menjadi adat pembacaan kitab Syekh Abdullah ini. Kita mulakan dengan salawat yang Syekh Abdullah sendiri telah tulis dalam kitab beliau An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seingat saya kita minggu lepas kita sepakat 11 kali kalau tak silap saya lah. Ustaz Muhdi betul ke 11 kali ke berapa? Saya dah terlupa Rasanya 11 kali. Ala kulli hal, moga-moga semuanya baik semua. Kita mulakan dengan berselawat ke atas Nabi alaihi wasallam sebanyak 11 kali sebagai permulaan sebelum kita
terus ke kitab ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita membaca 11 kali salawat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam di dalam mimpi Syekh Musa Ad-Darir
yang kisahnya telah pun kita sedia maklum, yang disematkan dalam kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi salati ala khairil bariyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. InsyaAllah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdullah Al-Ghumari serta seluruh kaum muslimin, seluruh para ulama, seluruh mereka yang telah memberikan manfaat kepada kita dan kepada semua umat Nabi alaihi salatu wasalam, kepada baginda Nabi, kepada para sahabat, tabi'in, kepada semuanya kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Abil Fadl Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani Al-Idrisi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamamil minnah lahu wa lisairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala sayyiduna Syekh Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahil barrir rahim al-ghafuril halim alladhi yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim sahibil khuluqil azim ad-da'i ila fi'lil khairat lil fawzi bi jannatin na'im wa radiyallahu an alihi wa ashabihi wa man nahja nahjahumul qawim. Amma ba'd. Okey, kita masuk kepada kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, amma ba'du. Minggu lepas kita telah pun meneliti sedikit mukaddimah. Ini kita sambung balik. Kita masih di bahagian mukaddimah kitab ini, iaitu di muka surat yang keempat. Di dalam buku PDF ni di muka surat yang keempat. Qala Syekh Abdullah Al-Ghumari, amma ba'du faqad ruwina. Boleh baca rawaina, boleh baca ruwina. Amma ba'du faqad ruwina fi sahih al-Bukhari عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن ونحوه فما استطعنا أن نبلغ 10 خصلة. Ada satu kalimah iaitu kalimah khaslatan tidak datangkan di sini, namun kalau kita lihat dalam Sunan At-Tirmizi ada ucapan, ada dalam Sahih Al-Bukhari ada ucapan ini. Famastata'na an nablugha 15 khaslatan. Okey. Terjemahannya adalah amma ba'd, selepas daripada Syekh Abdullah Al-Ghumari memuji Allah, berselawat ke atas Nabi alaihi salatu wasalam, beliau melanjutkan ucapan beliau dengan menyatakan faqad ruwina, sesungguhnya kami telah diriwayatkan oleh guru-guru kami dengan sanad mereka yang bersambung dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad beliau sehinggalah sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah merupakan seorang sahabat Nabi, Sayyidina Amr juga merupakan sahabat Nabi. Jadi ayah dan anak kedua-duanya adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita bertemu dengan mana-mana sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dan disebut nama mereka berserta nama ayah mereka yang kedua-duanya beriman kepada Allah sebagai contoh, maka kita akan menyebut radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam
dalam kenyataan di sini. An Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, 40 pelakuan, 40 perangai, 40 tindakan, a'lahunna manihatul anz. Ada 40 perbuatan, yang paling tinggi adalah manihatul anz. Manihatul anz, mengurniakan seekor kambing. Nanti kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan manihatul anz. 40 perbuatan, yang paling tinggi sekali adalah mengurniakan kambing. Tidak ada seorang pun yang beramal dengan satu saja perbuatan. Daripada 40 perbuatan ni, kata Nabi, ada 40 perbuatan. Paling tinggi sekali pengurniaan seekor kambing. Nanti kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan pengurniaan seekor kambing. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang beramal, iaitu di kalangan umat Nabi SAW, di kalangan kaum muslimin, tidak ada seorang pun yang beramal dengan satu sahaja. Daripada 40 ni, kalau dia buat satu sahaja sekalipun, dalam masa yang sama, dia buat itu kerana dia mengharapkan pahala perbuatan tersebut, dan dia mengharapkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Maksudnya dia mengharapkan dapat pahala, dan dia mengharapkan agar Allah memberikan kurniaan yang Allah janjikan untuk Allah berikan kepada siapa yang melakukannya. Siapa yang melakukan perkara tersebut, walaupun hanya satu, semata-mata mencari pahala dan mengharapkan agar Allah menunaikan, memberikan janji baik yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kata Nabi, illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Melainkan nescaya Allah telah memasukkannya. Maksudnya Allah di akhirat kelak akan memasukkan orang tadi ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab satu perbuatan yang dia lakukan tersebut. Ada 40 perbuatan. Satu saja kalau diamalkan, dengan keadaan orang itu mengamalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Taala akan berikan kepada orang tersebut, Allah akan memberikan kepadanya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini tahulah kita bahawa sebab mengapa kitab ini ditulis adalah kerana Nabi SAW telah menyatakan bahawa ada 40 perbuatan yang kalaulah satu sahaja daripada perbuatan itu dilakukan oleh seseorang Muslim, atas dasar kerana orang itu betul-betul mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, inginkan pahala perbuatan tersebut, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, bukan kerana sebab-sebab yang lain, tapi semata-mata kerana ingin mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia adalah orang itu akan direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurganya. Jadi daripada mukaddimah kitab ini, tahulah kita apakah pendorong daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang telah menyebabkan Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menghasilkan karya ini. Jadi tahulah kita, kerana tidak lain tidak bukan adalah kerana ada 40 perbuatan, satu sahaja pun dilakukan, orang itu akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah. Apatah lagi kalau dia melakukan 2, 3, 4 atau mungkin ke 40 sekali. Maknanya orang ini akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan janji Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak akan sama sekali menipu. Kerana segala ucapan Nabi semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah baginda berbicara berdasarkan hawa nafsu, tidaklah baginda berbicara melainkan semuanya adalah wahyu yang diwahyukan ke atas baginda. Jadi kata perawi hadis ini, jadi Imam Al-Bukhari sewaktu mendatangkan hadis ini, kalau kita tengok dalam Sahih Al-Bukhari, kita akan tahu siapakah yang dimaksudkan dengan Hassan ini. Hassan di sini adalah Hassan bin Atiyah Al-Muharibi. Salah seorang perawi hadis ini yang bernama Hassan bin Atiyah Al-Muharibi. Ini kerana kalau kita lihat dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari sewaktu mendatangkan hadis ini, beliau menyatakan, Haddatsana Abdullah, qala haddatsani Abi, qala haddatsana Rawh, qala haddatsana Al-Auza'i an Hassan ibni Atiyah.
an Abi Kabsyah As-Saluli an Abdullah bin Amr bin Al-Asi radhiyallahu anhuma. Boleh baca dua ya, an Abdullah ibni Amr bin Al-As ataupun Abdullah ibni Amr ibn Al-Asi dengan ada huruf ya. Kita boleh baca dua. Jadi tahulah kita Hassan bin yang dimaksudkan dalam kisah yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari ini adalah Hassan Atiyah Al-Muharibi. Kata anak murid beliau, siapa anak murid kepada Sayyidina Hassan bin Atiyah ni? Anak murid beliau adalah seorang ulama terkenal iaitu Al-Imam Al-Auza'i. Jadi kata Al-Imam Al-Auza'i, kisah ni disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Tahzib At-Tahzib. Jadi kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam, kata beliau Al-Imam Al-Auza'i yang merupakan murid kepada Hassan Ibn Atiyah menyatakan Sayyidina Hassan Ibn Atiyah ni selepas daripada beliau sembahyang asar, beliau ada satu kelakuan. Kelakuan beliau akan berada di bahagian tepi masjid. Lepas dia sembahyang asar, beliau akan pergi ke hujung-hujung masjid, di tepi-tepi masjid. Dalam masjid lah maknanya, di kawasan hujung. Lalu beliau akan menyebut nama Allah, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah matahari terbenam. Ini memang zikir beliau, kelakuan beliau. Lepas asar aja beliau akan berzikir dalam masjid sampailah masuk waktu maghrib. Subhanallah. Maknanya amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Hassan Ibn Atiyah ni merupakan satu amalan yang nampak macam senang, tapi kalau kita cuba amalkan, sukar sebenarnya untuk kita berada berjam-jam dalam masjid hanya semata-mata mengingati Allah. Itu sebenarnya satu tindakan yang hanya diberikan oleh Allah kepada insan-insan pilihannya. Moga-moga Allah juga memilih kita. Allahumma amin. Kata Al-Imam Al-Auza'i lagi, saya tak pernah bertemu dengan seorang pun di kalangan guru-guru saya ataupun siapa saja, tak ada seorang pun yang saya menemui yang lebih kuat beribadah, lebih kuat beramal, lebih daripada Hassan Ibn Atiyah Al-Muharibi. Jadi Hassan Ibn Atiyah Al-Muharibi ini seorang yang sangat kuat beribadah, dan beliaulah antara orang yang berada dalam rentetan ataupun salasilah sanad bagi hadis ini. Jadi qala Hassan fa'addadna ma duna manihatil anz min raddis salam wa tashmitil atis wa imatatil adha 'anit tariq wa nahwihi famastata'na an nablugha 15 khaslatan. Jadi kata Hassan Ibn Atiyah, dalam hadis ni Nabi hanya sebut, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini, Nabi kata ada 40 amalan. Yang paling tingginya adalah pengurniaan kambing betina. Pengurniaan kambing betina. Tapi 39 lagi Nabi tak sebut dalam hadis ini. Nabi hanya kata ada 40 amalan. 40 amalan ini paling tinggi sekali adalah pengurniaan seekor kambing. Kita akan tengok apa maksudnya sebentar nanti. Kata Nabi, satu saja kita buat, kita boleh masuk syurga. Ini sebenarnya Nabi sengaja tidak mahu menyebut kepada para sahabat, kerana supaya para sahabat dan juga tabi'in serta yang terkemudian selepas itu akan mencari apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, kerana semestinya Nabi telah menyebutkan ke-40 tersebut adalah hadis-hadis yang pelbagai. Namun dalam situasi-situasi yang berbeza. Bukan dalam satu majlis Nabi sebut ke-40 sekali. Cuma Nabi kata ada 40 amalan. Satu saja buat boleh masuk syurga. Jadi kata Hassan, kami pun kira. Hassan ni maknanya salah seorang perawi hadis ini. Antara beliau dengan Rasulullah, antara Imam Bukhari dengan Rasulullah, antara perawinya adalah Hassan bin Atiyah Al-Muharibi. Jadi kata Hassan, kami pun kira 40 ni berapa? Selain daripada penggunaan seekor kambing tadi, lepas tu kami pun jumpa antaranya tashmitil atis. Ada orang bersin, dia sebut Alhamdulillah, kita pun sebut Yarhamukallah. Itu pun antara yang menyebabkan seseorang yang melakukan itu boleh masuk syurga. Kemudian imatatil adza 'anit tariq, membersihkan kotoran-kotoran atau perkara benda yang tidak diingini daripada jalan kerana boleh mengganggu orang ramai. Kita hilangkan kerana Allah, kita boleh masuk syurga. Akhirnya kata beliau, dan beberapa contoh-contoh lagi, akhirnya kami tak mampu untuk menemui, kami tidak mampu untuk sampai kepada bilangan 15 perbuatan. Nabi kata ada 40. Kami cari, tengok hadis ni, tengok hadis lain. Akhirnya yang mereka boleh jumpa tak sampai pun 15. Maknanya tak dapat nak sampai kepada jumlah 40 tersebut.
Lalu kata Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, qultu la syakka annaha mawjudatun. Saya kata, iaitu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, tidak syak lagi. Memang semestinya 40 hadis yang menceritakan tentang 40 amalan itu memang ada. Ada 40 amalan yang memang Nabi dah sebut dalam hadis-hadis baginda. Sebab Nabi kata ada 40 dan mesti ada. Cuma kata Syekh Abdullah, lakin yahtaju jam'uha ila tatabbu'il ahaditsil marwiyati fi abwabin muta'addidatin min anwa'it ta'atil mukhtalifah. Cumanya nak dapatkan ke 40 perbuatan tersebut, semestinya ia memerlukan kepada kita kena mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tahulah kita mengapa Al-Imam Hassan Al-Muharibi tak dapat nak kumpulkan semua, kerana zaman beliau bukan lagi zaman pengumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hadis hanya dihafal oleh setiap orang syekh tu, beliau hanya hadis-hadis yang beliau hafal saja. Tapi kitab yang menghimpunkan semua sabdaan Nabi secara banyak tu tidak lagi berlaku pada zaman Sayyidina Hassan Al-Muharibi. Bahkan penulisan itu berlaku pada zaman selepasnya, zaman-zaman yang selepasnya, zaman Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan ke belakang. Jadi maknanya sebab itu tahulah kita mengapa mereka tidak dapat menjumpai 40 hadis tersebut, 40 amalan tersebut. Kerana hadis Nabi yang tersebar luas dan tidak dibukukan dalam satu tulisan yang mudah untuk dicari. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, nak dapatkan kau tu perlu kepada mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yahtaj jam'uha, nak kumpulkan 40 hadis tersebut, 40 amalan tersebut, meneliti hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang telah diriwayatkan di dalam bab-bab yang pelbagai, dalam bab-bab yang pelbagai yang menceritakan tentang pelbagai ketaatan-ketaatan yang berbeza-beza. Jadi nak tahu tu kena tengok hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bukan hanya dalam kitab satu kitab, dua kitab, tidak, perlu dilihat dalam pelbagai kitab. Jadi dengan sebab itulah generasi terdahulu agak sukar bagi mereka untuk mendapatkan ke 40 hadis tersebut. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, walamma lam ara ahadan min syurahil Bukhari ta'arrada li bayaniha aradtu bihaulillah fi hadzal juz'i alladhi sammaytuhu tamamal minnati bibayanil khisalil mujibati lil jannati wa minallahi as'alul inayata wat taufiq wal hidayah ila aqwami tariq. Al-muallif Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari. Jadi Syekh Abdullah kata, apabila saya tidak melihat seorang pun di kalangan para ulama yang menghuraikan hadis-hadis Al-Imam Al-Bukhari menceritakan orang kata apa? Tidak saya jumpai seorang pun di kalangan para ulama hadis yang telah menerangkan ke 40 amalan tersebut. Sedangkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di sana ada Fathul Bari, di sana ada kitab Umdatul Qari, di sana kitab Irsyadus Sadi, ada berbagai lagi kitab hadis yang menghuraikan sahih Al-Imam Al-Bukhari. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, apabila saya meneliti kitab-kitab yang menghuraikan hadis Al-Imam Al-Bukhari, ketika sampai pada hadis ini, saya tidak menemui, subhanallah, beliau kata saya tidak menjumpai, saya tidak menemui. Beliau tak kata pun, tak ada seorang pun yang menulis tentang 40 hadis ini, 40 amalan ini. Beza di antara kalau kita kata, tak ada seorang pun yang tulis, yang menghimpunkan ke 40 amalan ini. Dengan ucapan kalau kita kata, saya tidak menemui, ada di kalangan ulama yang menulis tentang 40 amalan ini. Jadi kalau kita kata saya tidak menemui, maknanya mungkin ada tapi saya yang tak jumpa. Tapi kalau kita kata tak ada orang yang tulis buku ini, maknanya kita telah meneliti semua sekali kitab-kitab terdahulu, lalu kita akhirnya membuat keputusan tak ada seorang pun yang menulis, yang menghimpunkan tentang 40 amalan ini. Jadi sebab itu kalau kita lihat Syekh Abdullah tak katakan la yujad ahadun min syurahil Bukhari.
Tak ada seorang pun di kalangan ulama-ulama yang menguraikan sahih Al-Imam Al-Bukhari yang menghimpunkan 40 amalan ini. Beliau tak seguna ayat itu. Yang beliau gunakan, saya tidak melihat. Maksudnya beliau tidak menjumpai. Kata beliau, saya tidak menemui seorang pun. Maknanya mungkin ada, tapi saya yang tak jumpa. Tapi mungkin juga tidak ada. Dan saya lah orang yang tulisnya. Okey. Dan kita sendiri pun sampai ke hari ini, dalam pengetahuan kita, tak ada lagi orang yang menghimpunkan ke 40 amalan ini sebelum daripada Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Setakat yang kita tahu tu begitu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi sini tahulah kita bahawa kita perlu berhati-hati bila bercakap supaya jangan percakapan kita itu membawa kepada tidak amanah dalam ilmu. Kadang-kadang setengah orang zaman hari ini mudah untuk menyatakan tak ada hadis Nabi yang menyatakan tentang perkara ini. Sebagai contoh, dalam bab ini tak ada hadis Nabi tentang bab ini. Sebenarnya ucapan itu, kalau betul lah orang yang bercakap itu menunaikan haknya, maknanya dia merupakan seorang alim yang sangat-sangat telah berusaha keras, iaitu beliau telah meneliti semua kitab-kitab hadis dan akhirnya beliau buat keputusan, saya tak ada pun hadis dalam bab ini. Tapi kalau yang bercakap tu orang biasa-biasa sikit, mana ada Nabi tak sebut benda ni? Itu bahaya sebenarnya, sebab kita telah seakan-akan tidak amanah dalam ilmu. Kalau kita yang tak jumpa, kita kata setakat yang saya tahu, saya tidak menemui sebarang hadis tentang masalah ini. Setakat yang saya tahu. Yang tu lebih amanah. Berbanding kalau kita kata mana ada, tak ada langsung hadis dalam bab sekian. Itu sangat bahaya, kerana mana tahu rupa-rupanya ada hadis, memang kita telah melakukan satu pendustaan. Sebab itu kalau kita lihat, hatta Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau kata orang yang mula-mula sekali menghimpunkan 40 hadis dalam satu kitab, maksudnya menghimpunkan 40 hadis sahaja dalam satu kitab, orang yang mula-mula sekali yang saya tahu, subhanallah, kata Imam Nawawi, yang saya tahu adalah Al-Imam Ibnul Mubarak. Maksudnya yang saya tahu. Mungkin sebelum Imam Ibnul Mubarak ada, tapi saya tak tahu. Tapi sekadar yang saya tahu, yang paling awal sekali menulis hadis 40 adalah Al-Imam Ibnu Al-Mubarak. Jadi para ulama' bila kita baca ucapan mereka, selain daripada kita boleh mendapat ilmu yang pelbagai, kita juga dapat belajar tentang akhlak. Kita dapat belajar bagaimana telitinya mereka dalam menyusun ayat. Tidak bermudah-mudah dalam mengungkapkan satu ucapannya, subhanallah. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, sambung semula, apabila saya tidak melihat ada seorang pun di kalangan para ulama yang menghuraikan hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari yang telah ta'arrada, yang telah mempamerkan diri mereka, yang telah berada di hadapan untuk menerangkan tentang 40 amalan tersebut, lalu saya pun ingin, kata Syekh Abdullah, saya pun ingin Subhanahu wa ta'ala dengan keupayaan daripada Allah, saya ingin untuk menerangkan 40 amalan tersebut di dalam buku ini, yang saya namakan buku ini dengan nama Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah. Tamamul Minnah maknanya kurniaan yang sempurna. Maksud dia al-minnah at-tammah. Tamamul Minnah maknanya kesempurnaan anugerah. Kita boleh katakan itu kesempurnaan anugerah. Maknanya anugerah yang telah sempurna di dalam menerangkan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang mewajibkan seseorang itu untuk memperolehi syurga Allah. Sebab orang itu melakukan 40 amalan ini, walaupun satu saja yang dilakukan, Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya akan mengurniakan kepada orang tersebut akan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana walaupun disebut al-mujibah, yang mewajibkan, bukan maknanya amalan itu yang mewajibkan, tidak. Sebab tidak ada seseorang pun yang mampu mewajibkan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada seorang pun kata, Ya Allah, Anda wajib memberikan kepada saya syurga. Tidak ada seorang pun yang layak kata begitu. Sebab kalau kita mewajibkan seseorang, orang yang diwajibkan itu lemah. Orang itu disuruh. Sedangkan Allah adalah yang menyuruh, bukan yang disuruh. Namun kenapa Syekh Abdullah Ibnu Muhammad
As-Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu taala anhu menyatakan ataupun menamakan buku ini dengan nama Al-Mujibah lil Jannah. Kerana Nabi sendiri yang telah menyatakan bahawa Allah dengan rahmatnya akan memberikan syurga kepada orang yang melakukan amalan sini. Maksudnya bukanlah kita mewajibkan Allah, tetapi Allah yang mewajibkan ke atas zatnya untuk memberikan syurga. Maksudnya Allah sendiri dengan kasih sayangnya ingin memberikan syurga kepada orang yang memberikan ataupun yang melakukan amalan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya memberikan kurniaan kepada para pelaku tadi dengan memperolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Bila saya baca mukadimah ni, saya kira bukan sekadar saya, semua di kalangan kita terdetik hati. Alangkah baiknya kalau kita semua dapat melakukan walau sekali dalam hidup kita ke 40 amalan ini. Manalah tahu ya, Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun saya tidak layak untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mana tahu dengan sebab kita melakukan amalan ini, Allah dengan kasih sayangnya memberikan kita semua tanpa berkecuali kurniaan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasang niat siap-siap. Ya Allah, saya nak belajar kitab ni sebab saya nak amalkan. Saya nak amalkan sekali dalam hidup saya sekurang-kurangnya. Biar 40 amalan ni semuanya kita lakukan. Kalau kita tak mampu lakukan, kita fikir macam mana kita nak lakukan. Sebab ada juga amalan-amalan kalau orang di kampung boleh buat, tapi orang di bandar tak boleh buat. Jadi yang tu kita kena fikir macam mana kita nak buat, insya-Allah biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Wa minallahi as'al. Daripada Allah Ta'ala sajalah saya memohon inayah, memohon bantuan, memohon agar Allah memberikan taufik, memberikan saya as-sawab, memberikan kebenaran, jangan tersilap dalam menulis. Dan kepada Allah Ta'ala sajalah saya memohon akan hidayah supaya saya memperolehi aqwami tariq, maksudnya tariq yang paling mustaqim, yang paling sekali lurus, jalan yang paling lurus. Jadi di sini tahulah kita bahawa yang memberi adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Makhluk tidak memberi kesan, kata orang tua-tua kita dulu tak. Makhluk tidak memberi bekas, yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah akidah yang dipegang oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Al-Asy'ariyah dan juga akidah Al-Maturidiyah, yang menyatakan bahawa yang memberi kesan adalah Allah, Al-Mu'assir huwa Allah, yang memberi kesan adalah Allah, yang berkuasa adalah Allah. Adapun makhluk tidak sama sekali berkuasa. Habis kenapa kita minta tolong orang? Kita minta tolong orang atas dasar kerana kita di dunia. Di dunia, bila kita ingin bantuan Allah, kaedahnya, hukumnya, undang-undangnya di dunia ni, Allah Ta'ala suruh kita melihat cara nak dapatkan apa yang kita ingin itu, apa sebab dia. Jadi di dunia ini kita perlu mengambil sebab. Sebab tu bila kita lapar, kita tak hanya menadah tangan, ya Allah aku lapar, kenyangkanlah aku. Tapi kita ambil nasi, kita makan. Bukan nasi itu yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Sebab kalau nasi mengenyangkan, nasi sudah berkuasa, sedangkan yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kenapa kita makan nasi? Sebab di dunia ini, hukum dia, kanun dia, undang-undang dia adalah al-akhzu bil asbab, mengambil sebab. Di dunia ni, kita nak dapatkan satu perkara, kita kena mengambil sebab. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, guru kita semua, kata beliau, apabila kita inginkan sesuatu, kita pun berusaha. Kenapa kita berusaha? Sebab berusaha itu ibadah. Maknanya dengan kita berusaha, contoh macam tadilah kita nak makan, kita pun ambil beras, kita pun basuh, kita pun letak atas api, kita pun buka api, kita pun tunggu. Kemudian dah masak, kita pun cedok, buah dalam nasi, buah dalam pinggan, dah dalam pinggan, ambil dengan tangan, lepas tu suap di mulut. Semua itu amalan. Bukan ia yang memberi kesan, sebaliknya yang memberi kesan adalah Allah. Habis kenapa kita buat perkara ni? Sebab Allah suruh. Maknanya orang yang mengambil sebab, dia telah melakukan ibadah. Itu ibadah tubuh badan. Ada satu lagi ibadah, iaitu keinginan kita, tawakal kita kepada Allah. Maknanya hati kita bertawakal kepada Allah. Hati beribadah dengan menyerahkan kepada Allah, meyakini bahawa semuanya daripada Allah. Badan kita pula beribadah dengan al-akhzu bil asbab, mengambil sebab. Sebab tu bila nak kaya,
Mohon kepada Allah, sebab yang memberi kita kekayaan adalah Allah, bukan usaha kita. Sebab ada orang berusaha tak kaya pun, ada orang tak berusaha kaya juga. Ada orang tak berusaha tiba-tiba jadi kaya. Sebab bukan usaha yang memberikan kita kaya atau yang memiskinkan kita. Yang memiskinkan seseorang atau memberikan kekayaan kepada seseorang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma secara biasanya di dunia ni kalau nak kaya kena usaha. Jadi sebab tu kita berusaha. Kerana dengan usaha kita telah beribadah, manakala hati kita pula beribadah dengan keyakinan bahawa Allah adalah yang memberikan segala-galanya. Itulah akidah kita, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah keyakinan bahawa segala-galanya adalah daripada Allah. Makhluk tidak sama sekali memberikan kesan. Makhluk tidak memberi kesan, manakala yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata para ulama, apabila seseorang sebagai contoh, bila dia berdoa, ya Allah, dia pergi ziarah sebagai contoh, saya di Selangor dah tak boleh dah, saya di Selangor sekarang ni dah tak boleh dah keluar, kami dah kena PKP, contohlah, kalau seseorang pergi, kalau lepas ni ada rezeki, katakan pergi ke Terengganu, pergi ke Terengganu contohnya, kemudian ada peluang dapat ziarah makam Tok Kupaloh, kita pun pergilah ke makam Tok Kupaloh, ziarah Tok Kupaloh. Kemudian di makam Tok Kupaloh kita berdoa, ya Allah, saya ni banyak hajat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sekian. Ya Allah, dengan berkat wali Allah besar ni, Tok Kupaloh ni, ya Allah, dengarlah rayuan saya. Adakah kita syirik pada Allah? Tidak. Melainkan kalau kita kata, ya Allah, engkau pun berkuasa, Tok Kupaloh pun berkuasa. Ketika itu barulah orang itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau di dalam hati dia, ya Allah, kerana orang ni orang yang dekat denganmu, ya Allah, maka dengan kehormatannya, dengan kemuliaannya, dengan betapa hebatnya dia beribadah padamu, ya Allah, aku menggunakan namanya, ya Allah, menggunakan dia, ya Allah, menjadikan namanya sebagai penghubung agar dikau dengar doa aku, ya Allah. Jadi sebenarnya kita mohon kepada Allah, bukan kita berkeyakinan bahawa si mati itu memberikan. Tidak. Kenapa? Kata Syekh Yusri bin Rushdi, bila kita berdoa di kubur orang soleh, doa kita diaminkan oleh roh si mati. Sebab itu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, antara perkara yang menjadi pengalaman orang-orang sebelum ini, kalau mereka berdoa di kubur orang-orang soleh, doa mereka biasanya makbul. Sebab apa? Rupa-rupanya rahsianya adalah orang soleh, kubur mereka insya-Allah adalah taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala berfirman, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Orang yang berada dalam syurga ni, apa yang mereka nak semuanya akan dapat. Macam kita di syurga nanti insya-Allah, apa yang kita nak semua akan dapat. Bukan kita berkuasa, tidak. Tetapi Allah menganugerahkan kepada kita di syurga nanti, apa saja yang kita nak semua dapat. Bukan kita telah menjadi Tuhan, tidak. Tetapi Allah yang mengurniakan. Apabila orang yang beriman kepada Allah, yang dekat kepada Allah, bila mereka meninggal, maka kubur mereka adalah taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sudah berada dalam syurga. Cuma syurga kecil, belum lagi ke syurga besar di akhirat kelak. Jadi apabila kita berdoa di makam mereka, kita kata, ya Allah, saya ni, ya Allah, ada hajat sekian. Tidak mustahil bahawa syekh tersebut, macam contoh kita tadi, Tok Kupaloh, di alam barzakh beliau pun berkata, ya Allah, dengarlah rayuan hamba-Mu tadi. Lalu dengan sebab doa kita itu diaminkan oleh Tok Kupaloh, insya-Allah, maka Allah mendengar doa kita. Lalu doa kita mustajab. Lepas tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, menjadi pengalaman orang-orang sebelum ini, kalau mereka berdoa di kubur orang soleh, doa mereka biasanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian para ulama kita kata, juga tak salah sebenarnya kalau kita pergi ke kubur orang soleh, kita berbicara dengan mereka. Kita kata, ya wahai Tuan Guru, saya ni begini. Saya ni ada hajat gini. Wahai Tuan Guru, doakan Allah Ta'ala, doakan saya Tuan Guru, mohonlah kepada Allah Tuan Guru untuk saya. Macam kita berborak dengan kawan kita yang masih hidup. Kita kata, Syekh doakan lah Syekh. Adakah kawan dia itu berkuasa? Tidak. Kita minta dia doa kepada kita. Sebab kita memang berdoa juga, tapi dia tu mungkin dekat kepada Allah Ta'ala berbanding dengan kita. Maka sebab itu kita mohon kepada dia untuk mendoakan kita. Bukan kerana orang itu berkuasa. Sebaliknya kerana dekatnya hubungannya kepada Allah, menyebabkan sangkaan baik kita, doanya akan diterima oleh Allah lebih awal sebelum kita berdoa. Jadi sebagaimana orang yang masih hidup, doa mereka didengar oleh Allah, maka kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, orang yang sudah meninggal dunia juga, doa mereka didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kehidupan di alam barzakh itu lebih jelas
lebih tiada hijab berbanding dengan kehidupan di alam dunia ini. Sebab tu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita lihat tindakan-tindakan orang Islam, jangan cepat kita kata orang Islam ni dah kafir, orang ni dah murtad dan sebagainya. Contoh dia kata, oh, hujan turun ni, alhamdulillah hujan telah menumbuhkan pokok-pokok bunga saya. Dia kata, entah dah syirik. Jangan cepat begitu. Jangan kita kata begitu. Sebab dia hanya menceritakan tentang sebab di dunia ni. Secara adatnya, kalau hujan turun, pokok akan subur. Maknanya hujan menumbuhkan pohon dengan maksud, dengan izin Allah, hujan telah diizinkan oleh Allah. Bila Allah turunkan hujan, dengan kuasa Allah, pohon pun tumbuh. Bukan hujan itu yang berkuasa. Sebab akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan orang Islam kita semua insya-Allah kaum muslimin kita kebanyakannya berakidah dengan akidah Al-Asy'ariyah dan juga akidah Al-Maturidiyah. Kita semua beriktikad bahawa makhluk tidak memberi kesan, sebaliknya yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengarang kitab kita ni, Syekh Abdullah Al-Ghumari, beliau setuju dengan tawassul, beliau setuju dengan kita memohon kepada Allah dengan berkat fulan bin fulan. Sedangkan dalam masa yang sama beliau sebut wa minallahi as'al. Siapa belajar bahasa Arab, ini maknanya menunjukkan maksud dia beza kalau kita kata as'alullah, as'al minallah al-inayah. Beza dengan wa minallahi as'al. Bila sebut wa minallahi as'al, maknanya hanya daripada Allah sahaja, hanya daripada Allah sahaja, tidak daripada yang lain. Hanya daripada Allah sahaja saya minta bantuan, minta taufik, minta hidayah, kerana sebenarnya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahulah kita bahawa akidah kita yang memberikan adalah Allah, bukan makhluk. Namun bila kita berdoa di kubur orang saleh, bukan maksud dia kita menduakan Allah, wali'ayazubillah. Sebaliknya kita berdoa di kubur orang saleh dengan harapan moga-moga doa kita diaminkan oleh orang saleh tersebut di alam barzakh mereka. Kematian tidak memutuskan kehidupan. Sebaliknya kata guru-guru kami di Al-Azhar, wa mal mautu illa intiqal min hayatin ila hayatin. Tidaklah kematian itu melainkan hanya perpindahan daripada satu kehidupan kepada satu kehidupan yang lain. Al-Muallif Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Jadi alhamdulillah, subhanallah, daripada ucapan ini juga tahulah kita kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyimpan satu peluang ibadah kepada generasi yang terkebelakang. Bayangkan daripada Nabi sebut golongan sahabat, tabi'in, tabi'in, turun kepada generasi Imam Bukhari, turun lagi ke bawah sampai generasi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, turun lagi. Subhanallah. Tidak ada seorang pun yang dijentik hatinya untuk mengumpulkan 40 ini. Ada yang usaha tapi tak dapat juga 40. Akhirnya Syekh Abdullah Al-Ghumari, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau untuk beliau yang menyelesaikan tanggungjawab ini. Bayangkan kalau betul lah memang sebelum ini tidak ada orang yang mengumpulkan 40 hadis ini, maknanya daripada Nabi sebut tidak ada seorang pun yang menghimpunkan ke 40 sebut. Akhirnya Syekh Abdullah telah mengambil tugas sebut dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sebenarnya kadang-kadang Allah Ta'ala sengaja menyimpan satu peluang ibadah untuk generasi yang terkemudian. Dan kalau kita tengok dalam bidang hadis sangat banyak. Tadi saya terfikir, tapi saya bukan dalam bidang, kebetulannya di Al-Azhar saya bukan dalam bidang hadis. Nak buat master pun tak boleh, PhD pun tak boleh. Dalam bidang hadis, melainkan saya kena ambil semula BA dalam bidang usuluddin, dalam bidang hadis. Saya terfikir tadi, ketika saya murajaah sikit tadi, ada beberapa orang sahabat Nabi yang mereka ini digelar dengan gelaran kunyah. Contoh macam Allahumma salli ala sayyidina Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Nabi sebagai contoh. Allahumma salli ala Rasulullah, tak teringat. Allah. Sebentar, tengok turunlah. Ada tadi saya terfikir tentang ada seorang sahabat Nabi. Okey, sebentar Contoh Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari. Abu Qatadah Al-Ansari. Abu Qatadah bukan nama beliau. Nama beliau nama yang lain. Abu Qatadah adalah gelarannya. Contoh macam Sayyidina Abu Zar. Abu Zar. Bapa kepada Zar. Jadi kalau kita tengok,
mereka ini kadang-kadang dipanggil oleh Nabi SAW dengan gelaran sebut. Contoh macam Abu Bakr, bapa kepada Bakr. Bakr itu adalah seorang anak perempuan kalau nak kira-kiranya. Tapi kenapa dipanggil begitu dalam masa yang sama? Adakah anak mereka juga merupakan sahabat Nabi? Contoh macam Abu Qatadah. Nabi kata, ya Abu Qatadah. Contoh, wahai Abu Qatadah, wahai bapa kepada Qatadah. Adakah Qatadah juga merupakan sahabat Nabi? Atau Qatadah ni sebenarnya hanya gelaran, tidak ada pun anak beliau bernama Qatadah. Jadi kalaulah ada orang yang menghimpunkan semua sahabat-sahabat Nabi yang digelar dengan gelaran-gelaran seperti ini, lalu dikaji, adakah macam Abu Hurairah, tu kita dah tahu dah, Hurairah tu bukan kerana Sayyidina Abu Hurairah ada anak nama Hurairah, tapi kerana itu gelaran semata-mata, kerana beliau sayang pada kucing. Tapi ada sahabat Nabi, contoh macam Abu Zar. Zar itu nama orang, ataupun Abu Qatadah, ataupun Abu Bakr sebagai contoh. Jadi adakah Bakr itu nama orang betul ataupun tidak? Memang ada anak nama Bakr ataupun tidak? Macam Abu Qatadah, adakah beliau ada anak nama Qatadah ataupun tidak? Jadi kalau beliau ada nama Qatadah, adakah anak beliau juga sahabat Nabi ataupun tidak? Jadi kita biasanya bila sebut Sayyidina Abdullah ibni Umar, kita tahu Sayyidina Abdullah ayahnya juga sahabat Nabi. Tapi bila kita sebut cerita an Abi Qatadah, kita nak sebut radhiyallahu anhu ke radhiyallahu anhuma? Kerana adakah Qatadah juga merupakan sahabat Nabi, atau yang sahabat Nabi hanya ayahnya yang dipanggil sebagai Abu Qatadah? Setakat yang saya cuba tengok, saya belum jumpa lagi ada orang yang menghimpunkan nama-nama sahabat yang lebih dikenali dengan gelaran ini dan dikaji kenapa gelaran itu timbul, dan adakah kalaulah gelaran itu adalah merupakan sempena anak mereka, adakah anak mereka itu juga adalah sahabat Nabi ataupun tidak. Itu juga merupakan satu perbahasan yang subhanallah, kalau kita nak tengok setakat yang saya tak jumpa. Contoh yang paling saya terkejut antara contoh macam Abu Darda, sahabat Nabi nama Abu Darda. Darda itu memang anak perempuan beliau. Darda itu adalah anak perempuan kepada Abu Darda. Jadi daripada, kalau ikut-ikutnya daripada zaman Nabi lagi sudah digelar sebagai Abu Darda. Namun Ad-Darda itu sendiri, anak perempuan itu sendiri, adakah seorang sahabat Nabi ataupun tidak? Saya cuba cari, tidak pula saya temui setakat ini sahabat Nabi yang sahabat perempuan Nabi yang bernama Ad-Darda. Sedangkan kalau kita tengok, gelaran Abu Darda ini adalah semenjak berzaman Nabi lagi. Jadi sebenarnya adakah ini menunjukkan Nabi mengetahui perkara yang akan datang? Atau macam mana? Contoh macam Ummu Darda, subhanallah. Akhirnya baru kita tahu Ummu Darda ada dua orang. Ada Ummu Darda, isteri pertama kepada Abu Darda yang pertama. Kemudian isteri kedua juga dipanggil sebagai Ummu Darda. Tapi Ummu Darda yang sahabat Nabi adalah isteri pertama, bukan isteri kedua. Jadi maknanya, kalaulah boleh dihimpunkan semua nama-nama sahabat Nabi yang dikenali dengan gelaran ini, ataupun dalam bahasa Arab bagi sebagai kunyah, lalu dihimpunkan untuk menjadi sebagai orang kata rujukan generasi akan datang, itu satu perkara yang sekurang-kurangnya kita juga boleh mengisi ataupun memberikan satu perkhidmatan dalam bidang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Antara contoh lagi kalimah au, saya sering sebut pada sahabat-sahabat di Mesir, kalimah au dalam hadis Nabi bermaksud atau. Bila kita baca dalam hadis, kadang-kadang di dalam hadis sebut kalimah au. Adakah au itu kerana Nabi yang sebut au ataupun syak rawi? Perawi tak pasti mana satu ucapan Nabi, mana satu bukan ucapan Nabi. Jadi sampai ke hari ini, setakat pengetahuan saya, tidak dihimpunkan semua hadis Nabi yang ada kalimah au ini dan dijelaskan adakah au ini sabdaan Nabi atau au ini adalah merupakan ketidakpastian rawi. Sebab kalau kita tengok, ada juga kalimah au yang para ulama sampai berbeza pendapat. Ada yang kata sebenarnya au di sini sebenarnya memang sabdaan Nabi. Ada ulama kata tak, au di sini bukan sabdaan Nabi, au di sini adalah syak ar-rawi. Jadi juga belum dihimpunkan semua. Sampai saya pernah cadang kepada seorang sahabat, saya kata tulislah al-ahadithul mu'awawah al-ahadithul mu'awawah wa bayanuha. Tapi beliau pun jadi terkelak sebab tak pernah dengar lagi kalimah mu'awawah tu. Saya yang mereka kalimah itu, sebab kalau hadis al-mu'an'an itu kerana an tu dalam hadis, dalam senadnya. Kalau mu'an'an kerana ada anna. Jadi kalau au, saya belum pernah jumpa lagi ada ulama yang menulis tentang
apa istilahnya, lalu saya pun menciptanya dengan namanya al-ahadith al-mu'awwah. Adakah betul atau tidak, wallahu taala alam. Namun maknanya ia juga adalah di antara contoh perbahasan dalam bidang hadis yang sampai setakat ni sekadar yang saya tahu belum dihimpunkan lagi. Dalam masa yang sama, ia penting untuk kita mengetahui di sini sabdaan Nabi yang dia akan bagi kesan kepada hukum, atau ia sebenarnya merupakan ketidakpastian perawi. Bila tak pasti mana satu yang tepat, kalimah yang sebelumnya atau kalimah yang selepas ni yang merupakan sabdaan Nabi. Ia merupakan satu kajian yang sekadar yang saya tahu belum dibincangkan lagi sampai ke hari ini. Ala kulli hal, sebenarnya Nabi SAW telah menghadiahkan kepada kita hadis-hadis baginda yang sangat bernilai, dan kajian tentang hadis Nabi ini terbuka sampai ke hari kiamat. Macam ilmu usul fiqh, macam seakan-akan ilmu yang dah habis. Kajiannya pun lebih kepada kajian-kajian yang menghurai balik apa yang pernah disebut. Tapi kalau hadis Nabi SAW, subhanallah, kalau kita tengok kajiannya terbuka, luas. Kerana Nabi merupakan Abdul Wasi', hamba kepada Tuhan yang maha luas, maka ucapan Nabi juga, perbahasannya juga luas, tidak bertepi, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, alhamdulillah, syukur kita pada Allah, selesai kita dalam melihat apakah yang sebab mengapakah Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari menghasilkan kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah. Jadi alhamdulillah selesai kita mukadimah, kita masuk kepada al-khaslatul ula. Perlakuan yang pertama, tindakan yang pertama yang dengan izin Allah orang yang melakukan amalan ini akan direzekikan oleh Allah dengan syurga. Yang ni yang saya fikir macam mana saya nak buat, sebab saya tidak tinggal di kampung. Kita masuk kepada al-khaslatul ula, manihatul anz. Bada'tu biha li'annaha musarrahun biha fil hadis, wal anzu unsal ma'z, wa manihatuha ayyu'tiha li syakhsin yahlubu labanaha ataupun yahlibu labanaha, boleh dibaca dua, yahlubu atau yahlibu. Yahlubu labanaha ya'kuluhu wa yarudduha ilaih, wa mithluha an yu'tiyahu syatan aw baqaratan aw jamusatan aw naqatan yahlubu labanaha wa yarudduha ilaihi. Jadi kita masuk kepada perbuatan pertama, iaitu kalau kita lakukan perbuatan ini, Allah SWT akan merezekikan kita syurga Allah SWT dengan janji Nabi SAW. Manihatul anz, manihah, kurniaan, pengurniaan seekor kambing betina, kambing biri-biri betina. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kurniaan kambing biri-biri betina ni. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, bada'tu biha li'annaha musarrahun biha fil hadis. Saya mulakan dengan al-khaslatul ula, saya mulakan dengan perbuatan pertama yang mewajibkan seseorang untuk ke syurga Allah Ta'ala. Saya mulakan dengan manihatul anz, pengurniaan seekor kambing betina. Kenapa? Kerana ianya disebut dengan jelas dalam hadis Nabi SAW. Bahkan Nabi kata, inilah merupakan amalan yang paling tinggi sekali berbanding dengan 39 amalan yang lain. Yang kesemuanya satu saja yang dilakukan kerana Allah akan menyebabkan orang itu memperolehi syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh mulakan dengan manihatul anz, dengan kurniaan kambing biri-biri betina ini kerana ianya disebut dengan jelas dalam hadis Nabi SAW. Kemudian Syekh pun sebut wal anzu unsal ma'z. Okey, wal anzu unsa al ma'z. Oh, saya tersilap al anz bukan kambing biri-biri betina, tapi kambing betina yang kacang tu, kambing yang bukan kambing biri-biri. Maafkan saya. Jadi al-anz adalah merupakan unsa al-ma'z. Al-anzu dalam hadis manihatul anz. Apa dia al-anz? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, al-anz adalah kambing biasa, bukan kambing biri-biri. Kambing yang bukan berbulu yang orang buat baju tu, tapi kambing orang biasa kita sebut kambing kampung lah, kambing kacang tu. Kambing pun macam-macam jenis. Tapi yang penting secara mudahnya, ada kambing yang berbulu-bulu tu, ada kambing yang bulu dia sikit-sikit je. Bulu bukan boleh buat baju tu.
Jadi ni kambing yang biasa ni, bukan kambing biri-biri, dan dia adalah betina. Ini yang dimaksudkan dengan al-anz. Wa manihatuha, kurniaan. Kita kurniakan kambing betina tadi. Apa maksud dalam hadis ni? Ayyu'tiha li syakhsin yahlubu labanaha ya'kuluhu wa yurduha ilaihi. Cara kurniaan kambing yang dimasukkan dalam hadis adalah ada seekor kambing betina, kambing biasa betina, kita bagi kambing kita tu, kambing betina kita tu, kita bagi kepada seseorang supaya orang itu dapat memerah susu kambing betina tadi, lalu dia dapat makan susu tersebut. Makan ke minum? Nanti kita akan tengok kenapa Syekh Abdullah guna kalimah makan. Lalu dia akan makan susu tersebut. Minumlah. Cuma digunakan kalimah ya'kuluhu. Nanti kita akan tengok apa hikmah disebut kalimah ya'kuluhu di sini. Jadi orang itu, kita ada kambing contohnya, kita pun bagi kambing betina kita kepada seseorang, bagi pinjam, bukan bagi terus, bagi pinjam. Dia akan perah susu kambing kita, kemudian dapat susu dia akan makan. Maksudnya dia akan minum susu tadi. Kemudian sampai satu masa dah selesai apa semua, dah selesai dia perah, dia pun pulangkan semula kambing kita kepada kita semula. Jadi maknanya kita bagi pinjam kambing kita supaya orang yang diberi pinjam itu dapat minum susu kambing kita. Jadi kata Syekh Yusri, maafkan saya, kata Syekh Abdullah Al-Ghubari, wa misluha, maksudnya wa mislu al-anzi ayyu'tiyahu syatan aw baqaratan aw jamusatan aw naqatan yahlubu labanaha wa yarudduha ilaihi. Walaupun kalimah dalam hadis manihatul anz merujuk kambing biasa yang jantina dia adalah jantina betina. Tapi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, pengarang kita ini, termasuk jugalah dalam erti kata kambing betina tadi, kalau ianya kambing biri-biri betina, atau atau lembu betina, atau kerbau betina, atau maknanya unta betina. Kita bagi unta betina ke, atau kambing biri-biri betina ke, ataupun lembu betina ke, atau kerbau betina ke, kita bagi lembu-lembu tadi, ataupun kambing tadi, ataupun binatang pilihan tadi, kita bagi kepada seseorang supaya orang itu dapat memerah susunya, kemudian dia dapat minum susu tersebut, kemudian dia dapat menyerahkan semula binatang-binatang itu kepada pemilik asalnya. Maknanya ini adalah merupakan satu amalan yang menyebabkan pelakunya akan beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kenapa maknanya memberi susu ini sampai orang yang melakukannya akan diberikan syurga Allah Subhanahu wa taala? Kita akan lihat perkara ini pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Rabu depan kita akan lihat mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan susu. Cuma untuk sebelum kita nak tahu sebab tu, kita dah boleh amalkan dah. Cuma itulah, saya tinggal di Selangor ni, duduk pula di kawasan bukan kawasan kampung. Tak mampulah saya untuk melakukan al-khaslatul ula, amalan yang pertama ini. Yang tinggal di kampung, Ustaz Muhdi, contohnya kau tinggal di kampung, mungkin ada peluang, ada peluang untuk melaksanakan perkara ni. Cuma saya tak pasti orang zaman sekarang ni dia mahu ke makan ataupun minum susu yang diperah, sebab kita zaman hari ni kena cek juga doktor lah, takut susu itu tidak sesuai, sebab hari ni pemakanan binatang-binatang kita pun tak macam pemakanan binatang zaman-zaman dulu yang sihat. Zaman hari ni mungkin pemakanannya sudah menyebabkan susunya tak boleh diminum langsung, kena dimasak dulu. Itu kita kena rujuk dengan pihak kesihatan. Dalam masa yang sama, orang kampung dia boleh amalkan ni. Maknanya dia ada kambing, dia ada lembu contoh, dia boleh bagi kepada seseorang untuk perah dan bagi hadiah susu, kemudian lembu itu dipulangkan semula. Cuma insya-Allah Allah Taala tu Karim, Allah Taala tu Maha Pemurah. Walaupun contoh saya dan juga beberapa orang yang lain yang tinggal di bukan kawasan kampung tidak dapat melaksanakan perkara ni, moga-moga Allah Taala mengurniakan juga pahala yang kita memang tamak untuk mendapatkannya, sebab kita tidak akan berasa puas dengan nikmat Allah. Kita nak lagi nikmat Allah sebab kita memang mengharapkan nikmat dan kasih sayang Allah. Moga-mogalah kalau kita dapat beli susu lembu, susu kambing yang ada jual dalam kotak, dalam tin apa semua tu, kalau kita boleh bagi, lepas tu kita bagi hadiah kepada seseorang untuk dia minum,
moga-moga kita juga termasuk di dalam orang yang melakukan perbuatan manihatul anz. Walaupun kita tak perah, kita pun tak ada lembu, kita pun tak ada kambing, tapi kita beli susu dan kita hadiahkan susu itu kepada seseorang, moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan juga kita pahala ini. Tapi tak tahulah kan termasuk atau tidak, tapi moga-moganya termasuk. Jadi insya-Allah sebelum hari Rabu depan kita ada wajibat, kita ada satu kerja rumah, kita amalkan terus. Jadi saya mengharapkan semua yang mendengar, saya harapkan dalam tempoh seminggu ni kena ada kerja rumah ni. Apa kerja rumahnya? Kalau yang tinggal di kampung memang ada lembu, ada kambing, ada susu, boleh perah, bagi hadiah itu kepada jiran terdekat, kepada sesiapa saja untuk diminum. Bagi yang tak ada lembu, yang tak ada kambing, kebanyakan kita rasanya tak memiliki lembu dan kambing. Unta lagi jauh lah. Kerbau, orang Pahang mungkin ada. Jadi cara dia macam mana? Kita mengharapkan moga-moga Allah terima jugalah. Jadi dalam seminggu ni kita beli susu, kemudian dash lady boleh kot, ya Allah. Dash lady pun boleh lah rasanya. Kita try lah guna apa saja jenama-jenama yang tidak membahayakan. Kita ada anak buah contoh yang masih menyusu, yang suka minum susu, atau anak kita sendiri. Cuma kalau anak kita sendiri tu memang tanggungjawab kita. Kita nak bagi kepada anak kita pun kita bagi, kepada orang lain pun kita nak bagi. Okey. Kita belilah susu dash lady ke, susu kambing ke, susu lembu ke, ikutlah. Kemudian kita hadiahkan kepada anak buah kita ke, ataupun kepada sahabat kita ke. Kita bawa tempat kerja, kita kata saya nak belanja susu. Jadi kita bagi dia satu kotak, dia minum sampai habis. Pastikan dia suka susu lah. Kalau dia tak suka susu, dia buang susu kita, tu kerja pula. Kita beli, kemudian kita lakukan perkara tadi sebab apa? Kerana kita nakkan pahala tersebut dan kita menunggu janji Allah Ta'ala, iaitu masuk ke syurga Allah Ta'ala. Satu saja daripada 40 amalan ni kalau kita lakukan kerana niat itu, confirm dengan izin Allah, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Saya nak masuk syurga tuan-tuan, amalan saya kurang. Dosa saya banyak, amalan kurang. Saya nak masuk syurga sebab saya takut tidak dapat bertemu dengan Nabi. Dan neraka tak jumpa Nabi, tapi dalam syurga ada Nabi. Sebab apa nak masuk syurga? Sebab dalam syurga ada Nabi SAW. Kalau yang lain tak dapat pun, khair insya-Allah. Tapi kalau tak dapat jumpa Nabi, itu satu benda yang merugikan. Jadi saya nak masuk syurga sebab saya nak jumpa Nabi. Moga-moga Nabi juga nak jumpa saya. Jadi caranya seminggu ni kita punya kerja rumah, pastikan kita dapat beli susu dan kita hadiahkan kepada siapa saja dengan niat kita inginkan pahala daripada Allah. Dan yang kedua, kita menanti janji Allah, iaitu mensyurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ada orang kata ros bil laban boleh ke? Ros bil laban ni sebab dia macam campur. Kita nak susu piau sebab takut nanti tak termasuk dalam hadis tadi. Takut dalam dia tak jadi piau susu tu. Jadi ros bil laban orang Malaysia kata ros bil laban tu apa dia? Di Mesir ada satu hidangan istimewa, iaitu rus bil laban. Nasi yang dimasak dengan susu. Nasi yang dimasak dengan susu, lepas tu kita makanlah. Memang sedap. Nasi yang dimasak dengan susu. Tak silap saya, dia dimasak dengan susu apa, gamus apa, susu kerbau kalau tak silap saya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau rus bil laban tu saya takut tak termasuk dalam manihatul anz. Untuk elakkan daripada kita terlepas daripada amalan baik ini, okey, kita cari susu piau, susu betul. Dan kita hadiahkan kepada sesiapa saja untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala ini. Dan moga-moga kita direzekikan syurga Allah Ta'ala. Lalu kita gembira sebab kita akan bertemu dengan Nabi SAW dalam syurga kelak. Allahumma amin. Terima kasih semua. Saya kira sekadar itu dahulu daripada saya. Maaf sebab dah terlewat juga. Patut dalam kompak kita kena berhenti. Ada orang kata comel ya Ustaz. Jangan begitu. Siapalah saya. Tuan-tuan lagi comel. Tuan-tuan lebih menarik. Sebab tuan-tuan saya dapat membacakan kitab ini. Moga-moga Allah Ta'ala redha kita semua. Allahumma amin. Saya ucap terima kasih kepada semua di atas kesudian mendengar majlis ini. Petang-petang ni kita rehat-rehat biasanya, tapi petang-petang ni kita boleh bersama dengan hadis Nabi SAW. Moga-moga gembira kita dengan hadis Nabi pada hari ini membuahkan gembira pula Nabi untuk bertemu dengan kita. Allahumma amin. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Allahumma amin. Semoga dimuliakan Allah. Ada seorang sahabat tanya, Syekhna Khairi, kaif halak?
أنت في مصر ولا في ماليزيا؟ أنا في ماليزيا الآن بسبب كورونا. رجعت إلى ماليزيا أنا والعائلة، فبإذن الله ربنا يسلم الجميع ويطهر بلاد المسلمين من هذا الوباء ويرزقنا العودة إلى مصر قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيكم. Di Syekhna Syekh Abdul Rahman. Kemudian terima kasih kepada semua. Saya ucap terima kasih lah Ustaz Idham ada, Ustaz Muhdi ada, semua ni orang alim Melaka ni Ustaz Syahir pun ada. Jazakumullahu khairah. Saya ucap terima kasih kepada semua yang mendengar, kepada Ustaz Amin, Muhammad Zaki, kepada Hisham Zahra, kepada semua yang mendengar dan semua yang bersama, kepada Abang Mimi kita moga-moga semuanya diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saya ucapkan, insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala himpunkan kita di dalam naungan rahmatnya, dan rahmat Allah tidak lain tidak bukan adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguhkan majlis kita dengan berselawat kepada Nabi. Jangan lupa kerja rumah seminggu, dalam tempoh seminggu sebelum nak bertemu hari Rabu depan, pastikan kita sudah mendapatkan Manihatul Anz. Sebab ada lagi 39 amalan yang kita nak lakukan. Ada 39 lagi amalan yang kita nak lakukan, yang kita nak borong 40 ni supaya kalau manalah tahu satu amalan Tuhan tolak, ada lagi 39. Kita harap, tapi janji Nabi satu saja kita lakukan kerana Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Dan sini tahu juga kita umat Nabi ni ke syurga juga sudahnya. Sebab dalam 40 ni takkan satu tak dibuat oleh umat Nabi SAW. InsyaAllah. Kita tangguhkan majlis kita dengan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi SAW. Allahumma salli afdala salatin makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.